Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita mulakan majlis kita dengan baca kitab Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya yang saya muliakan kepada Tuan Imam yang sebentar tadi telah mengimamkan solat maghrib secara berjemaah, kepada Tok Bilar, kepada Tok Siak, dan juga kepada seluruh barisan pimpinan masjid, terutamanya kepada Tuan Nazir, berserta juga kepada seluruh ahli jawatankuasanya, dan juga kepada para petugas yang telah sama-sama bertugas untuk memastikan supaya masjid ini dapat kita imarahkan, dapat kita makmurkan, dan juga kepada mereka yang sama-sama membantu mengurus dan juga mentadbirkan masjid ini. Begitu juga kepada mereka yang sentiasa memberikan sokongan dan juga dukungan yang tidak berbelah bagi terhadap setiap program dan juga aktiviti yang dianjurkan oleh masjid, dan juga kepada mereka yang turut serta memberikan sumbangan dalam berbagai bentuk, sama ada dalam bentuk material atau bukan material, untuk membolehkan supaya masjid ini dapat kita gunakan dengan sebaik mungkin. Yang saya hormati dan saya kasihi tuan puan muslimin dan juga muslimat, dan juga kepada sidang hadirin sekalian, berserta juga kepada seluruh anak-anak Korea di sekitar masjid ini, dan juga kepada penduduk di sekitar kawasan ini, termasuk juga kepada sidang jemaah yang dapat bersama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah, di mana sebentar tadi kita telah berbuka puasa, dan juga kita masih lagi dalam bulan Ramadan, iaitu bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan barakah dan juga keberkatan, bulan yang dianggap sebagai penghulu kepada segala bulan, di mana bulan Ramadan juga dikenali sebagai iaitu bulan kemerdekaan, iaitu kita memerdekakan diri kita daripada belenggu nafsu dan juga syaitan. Dan juga bulan Ramadan juga dikenali sebagai bulan kekuatan, iaitu bulan untuk kita menguatkan jasmani kita dan juga rohani kita. Dan juga bulan Ramadan juga merupakan bulan pengampunan, iaitu bulan untuk kita bertaubat, iaitu kita minta ampun dan juga minta taubat untuk membersihkan dosa-dosa kita, sama ada dosa-dosa yang besar ataupun dosa-dosa yang kecil, dosa yang disengajakan ataupun dosa yang tidak disengajakan. Dan juga bulan Ramadan juga merupakan bulan untuk kita melakukan mujahadah. Dan juga bulan Ramadan juga dikenali sebagai iaitu bulan silaturahim, iaitu bulan untuk kita merapatkan hubungan kita dengan Allah. Dan juga bulan Ramadan juga merupakan bulan tarbiyah, iaitu bulan untuk mendidik diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, iaitu manusia yang lebih sabar, manusia yang lebih tabar, manusia yang lebih redha, tawakal, tawaduk, yang sentiasa meletakkan seluruh pergantungan kita kepada Allah. Dan juga bulan Ramadan juga dikenal sebagai iaitu bulan untuk kita menyucikan roh kita. Dan juga bulan Ramadan juga merupakan bulan di mana Al-Quran diturunkan. Dan bulan Ramadan juga merupakan bulan iaitu bulan untuk kita melaksanakan amal ibadah. Kerana setiap bentuk amal ibadah kita laksanakan pada bulan Ramadan, maka akan lipat kali gandakan pahalanya. Sebab itulah yang kita cari pada bulan Ramadan, iaitu yang sebenarnya bukan ganjaran pahala semata-mata. Yang kita cari pada bulan Ramadan ialah untuk mendapatkan keramatan daripada Allah, iaitu Allah permudahkan semua urusan kita, terutamanya urusan sewaktu kita melaksanakan amal ibadah. Kerana dekat Malaysia, umat Islam kita sangat bernasib baik, kerana kita boleh melaksanakan amal ibadah iaitu tanpa sebarang sekatan dan juga halangan, berbanding dengan umat Islam di setengah-setengah tempat yang terpaksa iaitu melaksanakan amal ibadah iaitu dalam keadaan yang serba kekurangan, sebagaimana umat Islam dekat negara Syria yang sedang berhadapan dengan peperangan saudara dekat sana, di mana ada setengahnya terpaksa menjadi pelarian, hidup dalam keadaan yang bukan saja serba kekurangan, iaitu kurang dari segi makanan, kurang dari segi kemudahan, dan juga kurang dari segi tempat untuk bersolat dan juga sebagainya. Begitu juga dengan umat Islam dekat Palestin yang sampai ke hari ini masih berdepan dengan ancaman daripada pihak Zionis Israel yang tidak habis-habis melakukan serangan, iaitu kata umat Islam dekat sana selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Begitu juga dengan umat Islam iaitu dekat Myanmar, khususnya di kalangan masyarakat Islam Rohingya yang masih lagi ditindas sampai ke hari ini, sehingga mereka menjadi iaitu rakyat yang tidak mempunyai negara,
iaitu rakyat mereka tidak mendapat pengiktirafan daripada negara ini sendiri. Begitu juga dengan umat Islam, iaitu dekat negeri China, di mana maklumat yang terbaru saya dapat, iaitu untuk 3 tahun berturut-turut kerajaan komunis dekat negeri China telah mengeluarkan arahan kepada umat Islam, iaitu mereka dilarang berpuasa pada bulan Ramadan. Bermakna umat Islam diharamkan daripada berpuasa iaitu pada bulan Ramadan, dan ini bukan merupakan kali pertama, tetapi sudah acap kali dilakukan oleh pihak pemerintah dekat negara tersebut, di mana terutamanya di wilayah-wilayah yang mempunyai majoriti penduduk yang beragama Islam, terutamanya dekat wilayah Xinjiang, sebab wilayah tersebut mempunyai majoriti penduduk Islam yang paling tinggi sekali dekat negeri China. Wilayah Xinjiang itu terletak dekat sebelah barat negara China, bersempadan dengan Pakistan, Afghanistan dan juga beberapa buah negara Asia Barat yang lain. Dan asalnya negara Xinjiang dikenali sebagai Turkistan, dan Turkistan merupakan sebuah negara yang besar, dan Turkistan juga pernah menjadi sebuah empire di mana yang telah melahirkan ramai tokoh-tokoh ulama yang terkenal, terutamanya ulama-ulama dalam bidang hadis, iaitu contohnya Imam Bukhari, di mana empire Turkistan telah diambil alih oleh negara Rusia dan juga oleh negara China, iaitu yang diambil alih oleh pihak Rusia dikenali sebagai West Turkistan, dan East Turkistan pula berada di bawah penjajahan negara China. Tetapi West Turkistan telah diberikan kemerdekaan oleh pihak Rusia tak berapa lama dahulu, dan telah menimbulkan beberapa buah negara yang lain seperti mana Turkistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, yang pastinya bukan Kelantan, tuan. Sebab Kelantan terletak dekat Malaysia, tuan. Dan sebelah East Turkistan ataupun Turkistan Timur masih lagi dikuasai oleh negara China sampai ke hari ini, di mana negara China bukan saja tidak memberikan kemerdekaan, sebaliknya mereka menguatkan lagi cengkaman mereka, iaitu ke atas negara East Turkistan. Sebab itulah mereka tukar, iaitu daripada East Turkistan menjadi Xinjiang. Dan Xinjiang itu dalam bahasa Cina, Xing itu maksudnya baru, Jiang itu wilayah ataupun daerah, iaitu wilayah baru, tuan. Di mana bukan saja mereka diharamkan daripada berpuasa iaitu pada bulan Ramadan, umat Islam dekat sebelah Xinjiang, iaitu mereka juga terutamanya di kalangan mereka yang berumur di bawah 18 tahun tak dibenarkan masuk ke dalam masjid, bersolat secara berjemaah dan juga bersolat pada hari Jumaat. Sebab itulah kalau kita pergi ke negara China, masjid-masjidnya biasa terdiri daripada jemaah mereka yang sudah berumur, tuan, di mana laungan azan juga tak boleh dihala keluar daripada masjid, iaitu laungan azan mesti dihala masuk ke dalam masjid. Bukan sekadar itu, iaitu Al-Quran juga tak dibenarkan dibaca di luar daripada bangunan masjid. Sebab itulah umat Islam dekat negeri China, mereka terpaksa membaca Al-Quran dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan juga secara rahsia. Dan ada setengah pula baca Al-Quran dekat rumah untuk mengelakkan mereka dikesan dan juga dikenakan tindakan oleh pihak kerajaan. Ada di antara yang terpaksa iaitu simpan Al-Quran, iaitu ada pula yang tanam Al-Quran dekat belakang rumah mereka. Bayangkan sampai ke peringkat tersebut, tuan. Dan sebelum ini pun, iaitu lebih 10 tahun yang lalu, iaitu satu cara yang digunakan oleh pihak komunis untuk melemahkan umat Islam dekat negeri China, iaitu mereka membenarkan umat Islam berpuasa, tapi dengan syarat mesti makan pada tengah hari, tuan, iaitu pada bulan Ramadan. Dan makanan disediakan secara percuma oleh pihak kerajaan. Jadi siapa-siapa yang tak mau makan, mereka akan dimasuk dan juga dihumbankan ke dalam penjara. Jadi bagi siapa-siapa yang tak mau puasa, pergi China, tuan. Makanlah sepuas-puasnya, sebab makanan boleh dapat secara percuma, tuan. Itulah keadaan dekat negeri China. Sebab itulah kita dekat negeri kita ni, kita ada kesempatan, kita diberikan ruang dan juga laluan, iaitu untuk melaksanakan amal ibadah. Sebab itulah kita melaksanakan amal ibadah, iaitu dengan bersungguh-sungguh, iaitu kita jangan mengabaikan kewajipan kita sebagai seorang beragama Islam, dan bukan sekadar kita menghadapkan iaitu keramatan daripada Allah. Satu lagi perkara kita cari pada bulan Ramadan ini, iaitu kita juga mencari syafaat daripada Allah, tuan, iaitu kita melakukan amal ibadah supaya Allah berikan kita syafaat, iaitu di akhirat nanti. Dan di antara bentuk syafaat yang Allah berikan kepada kita semua, iaitu di akhirat nanti, iaitu dalam bentuk pelindungan. Dan ada 7 golongan yang akan mendapat pelindungan di akhirat nanti. Golongan yang pertama, iaitu pemimpin yang adil. Dan kita semua merupakan golongan pemimpin.
Tok Iman merupakan pemimpin dalam solat, pemimpin kepada solat dalam secara berjemaah, dan kita juga merupakan pemimpin dekat masjid, pemimpin dalam masyarakat setempat, pemimpin dalam organisasi, dalam pertubuhan dan juga dalam persatuan, termasuk juga kita merupakan pemimpin kepada anak isteri kita, pemimpin kepada rumah tangga, pemimpin kepada keluarga, iaitu dengan kata lain kita semua adalah pemimpin di pelbagai peringkat dan juga lapisan. Kerana kita merupakan khalifah, iaitu khalifah Allah yang ditugaskan untuk makmurkan muka bumi ini. Jadi apabila kita memimpin ikut kedudukan dan juga kapasiti masing-masing, maka kita kena memimpin dengan adil. Itulah golongan yang akan mendapat perlindungan di akhirat nanti. Dan golongan yang kedua pula yang akan diberikan perlindungan, iaitu orang yang tekun dalam melaksanakan amal ibadah. Iaitu tekun itu maksudnya bersungguh-sungguh, tekun itu maksudnya konsisten, istiqamah, dan juga tekun itu maksudnya kita melakukan amal ibadah dengan seluruh perhatian dan juga tumpuan terbuat. Lawan kepada tekun iaitu orang yang malas, orang yang tidak bersungguh-sungguh, mereka yang lalai, termasuk juga mereka yang memandang persoalan ibadah itu sebagai satu persoalan yang ringan. Yang ketiga pula golongan yang akan mendapat perlindungan di akhirat nanti, iaitu mereka yang selalu pergi ke rumah Allah. Rumah Allah boleh jadi masjid, boleh jadi surau, boleh jadi madrasah, boleh jadi balesa. Kalau dekat Kelantan disebut sebagai balesa. Dan kalau kita pergi ke Indonesia, terutama dekat Sumatera, surau juga dikenali sebagai langgar, tuan, langgar. Tapi bukan langgar lari, tuan. Itu bahasa yang digunakan dekat Indonesia merujuk kepada rumah Allah. Jadi siapa-siapa yang selalu pergi ke rumah Allah, maka dia akan mendapat perlindungan di akhirat nanti. Dan ada lagi satu golongan, iaitu mereka yang bersahabat kerana Allah. Bukan kerana kepentingan peribadi, bukan kerana kedudukan, bukan kerana jawatan, bukan kerana pangkat, bukan kerana harta benda, bukan kerana kekayaan, tetapi kerana atas dasar prinsip akidah yang sama. Dan inilah yang akan membentuk persaudaraan di antara kita semua terbuat. Dan golongan yang kelima yang akan mendapat perlindungan di akhirat nanti, iaitu mereka yang ikhlas. Ikhlas dalam setiap karya mereka lakukan, sama ada ikhlas sewaktu melaksanakan amal ibadah, ikhlas dalam bersedekah, ikhlas dalam bantu orang-orang susah, termasuk juga ikhlas dalam pekerjaannya. Dan golongan keenam pula yang akan diberikan perlindungan, iaitu mereka yang takut melakukan kemaksiatan. Bukan tidak melakukan maksiat, tapi orang yang takut melakukan maksiat, iaitu takut dekat kepada tempat-tempat maksiat, takut terlibat dengan kemaksiatan, dan takut juga terlibat dengan sebarang bentuk aktiviti dan juga program yang berkaitan dengan kemaksiatan. Dan ada lagi satu golongan yang ketujuh yang akan mendapat perlindungan di hari nanti, iaitu orang yang selalu bersedekah, tuan. Sebab itulah kita digalakkan untuk bersedekah. Dan bersedekah itu menjadikan kita lebih kaya, walaupun pada hakikatnya kita tidak kaya. Dan tidak ada orang yang jatuh miskin dengan bersedekah, tuan. Sebaliknya, dengan bersedekah, rezeki akan datang berpanjangan, rezeki Allah akan bagi melimpah ruah, di mana rezeki itu tak putus-putus, Allah akan ganti balik dengan lebih banyak lagi. Sebab itulah pada bulan Ramadan, iaitu kita digalakkan memperbanyakkan amal kebajikan. Iaitu bukan setakat kita bagi sedekah, kita mengeluarkan zakat, kita tolong orang-orang susah, kita bagi makan pada anak yatim piatu dan juga sebagainya. Jadi terima puan yang semestian, sebab itulah tujuan daripada amal ibadah yang kita buat pada bulan puasa ini, iaitu yang pertama sekali untuk mendapatkan ganjaran pahala, yang kedua untuk mendapatkan keramatan daripada Allah, yang ketiga ialah untuk mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Sebab itulah apabila kita berpuasa, jadi bagaimana kita nak tahu puasa kita itu telah diterima oleh Allah, ataupun puasa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan, iaitu telah mendapat keredaan daripada Allah, terbuat. Dan di antara tanda-tanda dan juga petunjuk bahawa puasa kita telah diterima oleh Allah, yang pertama sekali, iaitu apabila kita berpuasa pada bulan Ramadan, maka jiwa kita akan menjadi semakin bersih, jiwa kita akan menjadi semakin ikhlas, jiwa kita akan menjadi semakin tenang. Dan jiwa yang tenang juga dikenal sebagai jiwa yang muraqabah, iaitu jiwa yang dapat merasakan Allah perhatikan dia, Allah melihat dia, Allah mengawasi dia. Dan jiwa yang tenang juga dikenal sebagai iaitu jiwa yang musyahadah, iaitu dia dapat merasakan dengan nyata dan juga jelas bahawa Allah itu wujud dan juga Allah itu hadir. Allah itu wujud, Allah itu ada, terbuat. Dan jiwa yang tenang juga dikenal sebagai iaitu jiwa yang muhadarah, iaitu kita dapat merasakan bahawa Allah hadir dalam hati kita. Dan jiwa yang tenang juga dikenal sebagai jiwa yang mukasyafah,
iaitu kita dapat merasakan bahawa kita dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita tuan-tuan. Termasuk dalam jiwa tenang, iaitu adanya rasa khauf, iaitu rasa takut kepada Allah, mesti ada rasa rindu pada Allah, mesti ada rasa mahabbah kepada Allah, iaitu cinta pada Allah tuan-tuan. Dan itulah natijah daripada kita berpuasa. Itu tanda bahawa puasa itu telah diterima oleh Allah tuan-tuan. Yang kedua pula petunjuk bahawa puasa kita telah mendapat keredaan daripada Allah, iaitu kita telah berjaya menahan nafsu dan juga keinginan kita. Dan tujuan kita berpuasa ialah untuk bermujahadah. Bermujahadah itu maksudnya kita memerangi nafsu, kita lawan dengan nafsu, bukan untuk membunuh nafsu tuan-tuan. Sebab nafsu tak boleh kita bunuh, kerana apabila nafsu itu tidak ada lagi, akan berakhir ni kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Macam juga dalam peperangan. Kalau kita kaji peperangan dalam Islam, perang dalam Islam ni tujuannya bukan untuk bunuh musuh, tapi tujuan daripada perang dalam Islam ialah untuk mengalahkan musuh, untuk tundukkan musuh, untuk tawan musuh, dan musuh yang telah berjaya ditunduk dan juga ditawan akan dididik untuk menjadi orang Islam. Kemudian mereka akan dihantar balik kepada kampung halaman dia. Mereka pula berjuang bersama-sama menyebarkan Islam, iaitu kepada masyarakat dia sendiri. Macam juga nafsu, nafsu yang berjaya kita tundukkan, nafsu yang telah kita tawan, kita didik nafsu tersebut, kita pimpin nafsu itu, dan kita halakan nafsu itu ke arah kebaikan tuan. Itulah tujuannya kita berpuasa, iaitu melakukan mujahadah. Dan satu lagi petunjuk bahawa puasa kita telah diterima oleh Allah, iaitu apabila kita berpuasa, akhlak kita menjadi semakin baik. Bermakna perangai kita menjadi semakin elok. Tetapi apabila kita berpuasa, perangai kita menjadi semakin buruk, iaitu akhlak kita menjadi semakin terkeji, iaitu akhlak kita semakin merosot. Bermakna ada something wrong pada puasa kita. Bukan saja something wrong, everything is wrong tuan-tuan. Sebab itulah kita kena cek balik puasa kita, kita kena buat koreksi diri, muhasabah kepada apa yang telah kita lakukan. Dan apabila kita bercakap tentang akhlak, bermakna kita kena jaga akhlak antara kita dengan Allah. Kita kena jaga akhlak di antara kita dengan manusia lain, iaitu kita juga kena jaga akhlak iaitu dengan binatang, jaga akhlak dengan alam, jaga akhlak dengan semua makhluk-makhluk yang dicipta oleh Allah tuan-tuan. Iaitu saya ambil satu contoh, akhlak kita dengan manusia. Maknanya bukan saja dengan orang Islam kita kena buat baik, kita kena buat baik, dengan orang bukan Islam pun juga kita kena buat baik. Jangan kita mengeluarkan kata-kata yang boleh menyakitkan hati orang bukan Islam. Kita jangan menindas orang bukan Islam, kita jangan buruk-burukkan orang bukan Islam. Kalau boleh kita buat baik kepada mereka, supaya mereka dapat melihat keindahan, kecantikan yang ada pada agama Islam. Iaitu contohnya kadang-kadang kita tak jaga dari segi tutur kata kita, iaitu di antara isu yang timbul baru-baru ni yang telah keluar dalam media masa, iaitu isu berkaitan dengan babi tuan-tuan. Sebab itulah bila kita cakap tentang isu babi ni, kita kalau boleh, memang tak boleh tu kita kaitkan babi dengan orang Cina. Jangan kaitkan babi dengan orang Cina, jangan kaitkan babi dengan bangsa, jangan kaitkan babi dengan keturunan tuan. Sebab bukan semua orang Cina makan babi. Ada juga orang Cina yang tak makan babi, iaitu ada setengah orang Cina bukan saja babi dia tak makan, semua jenis daging dia tak makan tuan. Dia cuba makan sayur-sayuran, dan golongan ini dikenal sebagai golongan vegetarian tuan. Sebenarnya bangsa yang paling kuat sekali makan babi dekat dunia bukan orang Cina. Bangsa yang paling kuat sekali makan babi dekat dunia bangsa Jerman tuan. Tahu ke tak tahu? Tahu ke tak tahu? Baru tahu tuan. Baru tahu tuan. Sebab itulah kalau kita pergi ke Jerman ni, kita kena jaga-jaga. Sebab makanan dekat sana tu kebanyakannya bercampur dengan babi. Kalau disebut soses tu, soses kalau dekat Eropah tu confirm mengandungi babi. Begitu juga dengan bacon dan juga sebagainya. Sebab itulah kita kena jaga-jaga. Tapi apabila kita sebut tentang babi ni, bukan tak boleh kita bercakap pasal babi, bukan tak boleh kita gunakan ungkapan babi. Sebenarnya orang Melayu atau orang Islam dah lama gunakan ungkapan babi, tapi kita gunakan ungkapan babi sebagai satu simbolik, sebagai satu analogi, sebagai satu metafora tuan, iaitu sebagai pelambangan. Contohnya di antara ungkapan yang biasa digunakan oleh orang Melayu yang ada perkataan babi dalamnya, iaitu gila babi tuan. Gila babi itu merujuk kepada orang yang ada penyakit sawan.
iaitu orang yang tak boleh kawal otot-otot yang ada pada anggota badan dia, itu namakan sebagai iaitu penyakit sawan. Sebab itulah itu sebagai metaforah, itu sebagai satu bentuk analogi. Begitu juga ada lagi satu ungkapan yang ada kaitan dengan babi yang biasa kita gunakan tapi tak menyentuh sensitiviti mana-mana pihak, iaitu babi buta, tuan. Bukan babi yang buta, tuan. Babi buta itu maksudnya orang itu bertindak secara terburu-buru, bertindak secara melulu, bertindak tanpa berfikir panjang, tuan. Dan ada lagi satu ungkapan yang ada kata babi yang selalu kita guna pakai, iaitu siput babi, tuan. Ini saya lagi tak boleh nak faham, tuan. Daripada banyak-banyak siput, pasal apa kita bubuh perkataan siput babi, iaitu pada siput tersebut. Kenapa kita tak bubuh siput kucing, siput tikus, siput arnab, siput burung? Kenapa bubuh dia nama dia siput babi, tuan? Bila cakap pasal babi ni, babi pula, bila cakap pasal siput ini, sebenarnya kita orang Islam boleh makan siput. Cuma babi tak boleh nak makan, tuan. Jadi bila sebut adalah siput ini, di antara siput yang menjadi kegemaran masyarakat kita, siput yang biasa kita makan, iaitu siput sedut, tuan. Saya juga suka makan siput sedut ni. Kita masak ni, masak lemak cili padi, kita masak dengan sambal belacan, ataupun kita masak dengan cili kering. Memang sedap, tuan. Tapi masalahnya bila kita makan siput sedut ni, setiap kali kita sedut dia tak keluar-keluar, tuan. Itu yang kita kena potong bahagian muncung dia, kita kena cungkir dengan garfu, kita kena pecahkan cengkeramnya. Padahal isi dia bukan banyak, isi dia sikit berbanding dengan isi siput babi punya banyak, tuan. Jadi agak-agak saya lah, tujuan kita bubuh nama siput itu siput babi, memang kita tak nak orang makan siput tersebut. Sebab apa? Siput babi ni iaitu dia ada satu je lendir, dan lendir itu beracun, tuan. Lendir itu kalau kena pada kita punya kulit kita akan rasa gatal, tuan, dan dia tak baik untuk kesihatan. Jadi bermakna ada sebab dia. Itu tak ada masalah. Jadi bila cakap pasal babi ni, kita sebagai orang Islam kena bagi penjelasan kepada orang bukan Islam. Kenapa Islam mengharamkan babi? Lah hujah lawan dengan hujah, iaitu setimanya kita sedia maklum, iaitu babi diharamkan atas perintah Allah, tuan. Dan pasal apa? Sebab tidak ada seorang yang lebih mengetahui ciptaan manusia melainkan Allah, tuan. Sebab Allah yang mencipta kita semua, Allah yang menciptakan binatang. Jadi Allah tahu yang mana baik, yang mana buruk untuk kita, tuan. Bermakna setiap kali diharamkan oleh Allah, iaitu mesti ada hikmah di sebalik dia, iaitu pengharaman itu dibuat kerana yang mudarat itu lebih banyak daripada maslahat. Bermakna keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Sebab itulah babi ni bukan saja diharamkan daripada kita makan, babi juga tak boleh kita sentuh. Bukan setakat itu, babi termasuk dalam najis yang berat, iaitu najis yang mughalazah, iaitu seluruh anggota bahagian badan babi tak boleh kita guna, tuan. Sama ada digunakan sebagai perkakas, digunakan sebagai peralatan, iaitu sama ada bulu dia, kulit dia, gigi dia, kuku dia, tulang temulang dia, semua tak boleh kita guna, tuan. Dan satu lagi penjelasan, dan penjelasan ini biasa diguna pakai oleh Dr. Zakir Naik bersama dengan pengikut-pengikut dia. Biasa mereka akan gunakan penjelasan dari segi saintifik, dari segi sains dan juga perubatan, di mana mereka mengatakan bahawa dalam badan babi itu ada banyak kuman, ada banyak bakteria. Dalam daging babi itu sendiri pun ada satu ni cacing, di mana cacing ni kalau kita masak seberapa lama sekalipun, cacing itu tak boleh nak mati, tuan. Jadi itu boleh kita gunakan, sebab tahap pemikiran masyarakat tak sama. Jadi kita pelbagai hujah, iaitu untuk bagi penjelasan kepada mereka. Tapi kalau kita gunakan hujah ini, orang bukan Islam boleh jawab balik. Dia kata saya dah berpuluh-puluh tahun makan babi, tak sakit-sakit juga, tuan. Tapi tak apa, tetap juga kita kena gunakan hujah ni, sebab ada yang boleh terima, mungkin ada yang masih lagi tak boleh nak terima. Kalau bertanya kepada saya, kenapa Islam mengharamkan babi? Saya suka gunakan hujah berkaitan dengan sifat-sifat yang ada pada babi, tuan. Bila bercakap pasal babi ni, tak ada seorang ustaz pun, termasuk juga Azhar Idrus, Ustaz Kazim, yang layak bercakap pasal babi. Sebab saya sejak kecil lagi, saya biasa bermain dekat kandang babi, iaitu dekat belakang rumah saya, iaitu dekat Pelabuhan Kelang, tuan. Cuma jangan salah faham, saya cuma bermain dekat kandang babi, bukannya bermain dengan babi, tuan. Itu dua perkara yang tak sama, tuan. Jadi kalau kita perhatikan,
Sifat-sifat yang ada pada babi ni tak ada satu sifat yang baik, tak ada satu sifat yang elok yang ada pada babi. Yang pertama sekali, babi ni pemalas tuan-tuan, sangat-sangat malas. Sebab itulah kita tak pernah tengok babi bekerja. Ada tak babi bekerja tuan-tuan? Kerbau bekerja membajak sawah. Lembu bekerja tarik kereta. Itu yang datangnya istilah kereta lembu tuan-tuan. Kerdai angkat barang yang berat, kuda jadi alat tunggangan. Gajah pula iaitu tarik balak dalam kawasan hutan. Malam monyet juga bekerja. Nak tengok monyet bekerja ni, pergi ke Batu Cave. Batu Cave tu monyet dia bekerja, tukang kutip tu tuan-tuan. Jadi pelancong-pelancong yang nak naik tangga, nak naik masuk ke dalam Batu Cave, biasanya monyet dia akan tahan, dia akan minta habuan tuan-tuan. Kalau kita tak bagi, dia akan rampas barang yang diambil oleh pelancong tuan-tuan. Punya celaka monyet dekat Batu Cave tuan-tuan. Dan harimau juga bekerja. Harimau bekerja dekat sarkas, bekerja dekat zoo negara. Saya semua zoo dah pergi tuan-tuan. Zoo negara dah pergi, zoo Aikro Melaka dah pergi, zoo Taiping dah pergi. Tapi daripada semua zoo yang saya pergi, saya tak pernah nampak babi dipamerkan tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua pula, iaitu satu lagi sifat yang ada pada babi, iaitu babi ni dia kuat makan. Semua benda dia makan tuan-tuan. Bukan saja dia kuat makan, bila dia makan tu dia gelojo dan dia pelahap. Jadi siapa-siapa yang makan pelahap macam babi tuan-tuan. Sebab itulah bila kita buka puasa, kita jangan makan pelahap, kita jangan makan gelojo, kita makan perlahan-lahan tuan-tuan. Kita makan ikut tertib, kita makan beradab. Itu cara kita buka puasa, walaupun kita lapar, walaupun kita dahaga, tapi kita ikut kaedah ada dalam Islam. Dan satu lagi sifat yang ada pada babi, iaitu babi ni dia pengotor tuan-tuan. Saya tak pernah jumpa satu binatang yang sekotor macam babi. Babi ni bukan saja dia berak merata-rata tempat, najis dia punya busuk, dia boleh tidur atas najis, dia boleh makan makanan yang bercampur dengan najis tuan-tuan. Dan satu lagi sifat yang ada pada babi, babi ni dia tak ada perasaan cemburu. Berbanding dengan binatang-binatang lain. Kucing kuat cemburu, ayam jantan ada rasa cemburu. Tapi babi dia tak ada rasa cemburu tuan-tuan. Iaitu kalau dia punya pasangan dia bergaul dengan jantan lain, dia tak kisah tuan-tuan, dia tak ada feeling dah, dia no feeling. Itu babi lah. Dan satu lagi sifat yang ada pada babi, babi ni dia suka menyunduh. Kerja dia menyunduh tuan-tuan. Bila cakap tentang benda ni, saya pernah duduk di tempat orang asli, iaitu dekat kampung Sungai Urih di Cameron Highland. Dan kalau kita pergi ke Cameron Highland, kita biasa pergi dua tempat. Satu dekat Tanah Rata, satu dekat Perincang. Kalau nak membeli belah, kita pergi ke Tanah Rata. Kalau nak berehat, kita pergi ke Perincang. Sebab udara ni lebih sejuk, sebab kawasan ni lebih tinggi. Jadi di antara Tanah Rata dengan Perincang, di tengah-tengah dia, kita boleh nampak ada satu signboard, iaitu signboard simpang masuk ke kampung Sungai Urih. Dan saya pernah duduk dekat kampung tersebut lebih daripada 20 tahun yang lalu, di mana sewaktu saya bersama dengan masyarakat orang asli, saya tengok di kawasan perkampungannya tak ada perkuburan. Jadi saya tanya mereka, di mana kubur mereka? Rupa-rupanya iaitu mereka tak tanam mayat, tapi mereka letak mayat atas pokok tuan-tuan. Jadi saya tanya, kenapa mereka letak mayat atas pokok? Mereka kata mereka tak tanam mayat dalam tanah, sebab kalau ditanam dalam tanah, maka akan datang babi hutan, akan menyundur dan bawa lari mayat tersebut. Jadi untuk mengelakkan bahawa mayat itu dirosakkan oleh babi hutan, maka mereka letak mayat atas pokok tuan-tuan. Sebab babi tak boleh panjat pokok tuan-tuan. Kalau babi panjat pokok, kiamat dah berlaku tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan puan yang sama sekalian, banyak lagi lah boleh kita sebut. Tapi cukuplah sekadar ini. Bukan apa, sekadar untuk kita jadikan sebagai hujah, sebab kita kena bagi penerangan supaya orang bukan Islam boleh faham kenapa Islam haramkan benda ini, kenapa Islam tak benarkan kita makan babi. Jadi hujah lawan dengan hujah tuan-tuan. Dan satu lagi petunjuk bahawa puasa kita telah diterima oleh Allah, iaitu apabila amalan kita menjadi semakin baik, amalan kita menjadi semakin banyak, amalan kita semakin meningkat tuan-tuan. Bukannya apabila kita berpuasa amalan kita semakin sedikit. Sebab itulah apabila sebut tentang amalan ni, setiap amalan kita buat mesti berlandaskan kepada ilmu. Amalan tanpa ilmu, maka amalan itu jadi sia-sia. Begitu juga dengan ilmu. Walaupun kita ada ilmu, kalau kita tak beramal, maka tak ada guna tuan-tuan. Sebab itulah untuk mendapatkan ilmu, kita kena datang ke majlis ilmu. Kita kena datang kepada majlis-majlis pengajian yang diadakan oleh masjid dan juga surau. Sebab proses menuntut ilmu merupakan satu proses yang berterusan, proses yang tidak ada hentinya tuan-tuan.
Sebab itulah tuan-tuan puan yang sekalian, jadi saya rasa cukup sekadar ini. Ini hanya sekadar tazkirah, iaitu tazkirah untuk kita bagi peringatan, sekadar kita berkongsi ilmu yang sedia ada untuk kita sama-sama iktibar dan juga pengajaran daripadanya. Jadi saya rasa cukup sekadar ini. Jadi saya minta maaf lah sekiranya sepanjang saya bertazkirah pada malam ni saya melakukan banyak kekasaran, saya melakukan banyak ketelanjuran, saya melakukan banyak hal-hal yang tak sewajarnya yang barangkali menyinggung perasaan perempuan. Semua itu tidak saya sengajakan dan semua itu mencerminkan kekurangan dan juga kelemahan yang ada pada diri saya sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang saudara baru dan juga saudara muslim, dan juga sebagai seorang manusia biasa. Maka saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.